Nampak? Data menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 28.74 juta penduduk warga negara meningkat kepada 29.06. Nampak, ini yang kita katakan pertumbuhan penduduk dia berubah. Dan yang bukan warga negara juga pun juga meningkat 3.29 juta orang meningkat kepada 3.32 juta orang. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita dah lihat apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk. Okey, jadi murid-murid pun faham apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk ini. Jadi kita lihat bagaimanakah faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey. Baik, kita lihat yang pertama. Okey, faktor yang pertama yang akan mempengaruhi kadar kelahiran ialah tahap kesuburan wanita. Tahap kesuburan wanita ini merujuk kepada jumlah bilangan anak yang dilahirkan dalam kumpulan umur yang boleh membiak, iaitu bermula daripada umur 15 tahun hingga 49 tahun. Okey. Kenapa tahap kesuburan ini menjadi faktor kepada kadar kelahiran? Okey, tahap kesuburan bermula pada umur 15. 15 tahun ni kalau kita lihat dia punya kesuburan adalah sangat tinggi. Berdasarkan wanita ni dia datang haid pada umur kita ambil majoritinya pada umur 15 tu dia dah datang dah ataupun mengalami kitara haid sehinggalah 49 tahun, iaitu tempoh berakhirnya kitara haid. Jadi dalam tempoh ini dia mempengaruhi jumlah bilangan anak yang boleh dilahirkan dalam kumpulan umur yang boleh membiak. Okey. Dan seterusnya faktor yang boleh juga mempengaruhi kadar kelahiran ini ialah umur berkahwin. Kenapa, bagaimana umur berkahwin ini boleh mempengaruhi kadar kelahiran? Dia merujuk kepada pasangan yang berkahwin sama ada awal ataupun lewat. Sebenarnya, umur berkahwin ini berkait rapat ataupun dia ada hubung kait dengan tahap kesuburan wanita. Sekiranya seseorang wanita itu memilih untuk berkahwin pada umur yang muda, iaitu yang ini awal, contohnya umur 20 tahun, dia punya tahap kesuburan dia masih lagi tinggi berbanding wanita yang memilih untuk berkahwin lewat. Sebagai contoh, umur 35 tahun tu baru nak berkahwin. Jadi dia punya tahap kesuburan dia semakin menurun. Sebab itulah umur berkahwin ni dia boleh mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Baik, cikgu nak bagi sedikit fahaman tentang tahap kesuburan wanita ini. Dia semakin, kita lihat semakin meningkatnya umur bagi seseorang wanita, dia akan semakin menurun dia punya tahap kesuburan. Okey, faham baik? Semakin meningkat umur wanita, dia semakin menurun tahap kesuburan. Okey. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran juga di sini ialah amalan perancangan keluarga. Sama ada amalan perancangan keluarga yang dilakukan adalah berjaya ataupun tidak, dia sebenarnya dia akan mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey. Amalan perancangan keluarga adalah kaedah yang digunakan untuk mengawal kadar kelahiran seperti penggunaan alat pencegahan kehamilan, sebagai contoh pil perancang ataupun alat kontraseptif dalam rahim yang kita singkatannya kita kenali sebagai IUCD, ataupun juga boleh guna kaedah implan dan juga kaedah pembedahan iaitu mengikat saluran pembiakan. Okey, bagaimanakah amalan perancangan keluarga ini boleh mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara? Okey, bagi penduduk yang mengamalkan amalan perancangan keluarga, dia sebenarnya dia telah mengawal kadar kelahiran di sesebuah negara. Sebagai contoh, kadar kelahiran ini boleh menurun disebabkan
amalan perancangan keluarga yang dilakukan sama ada oleh kerajaan ataupun juga penduduk. Dan kadar kelahiran itu juga boleh meningkat disebabkan kegagalan amalan perancangan keluarga di sesebuah negara. Okey. Dan yang seterusnya, kita lihat taraf pendidikan juga dia akan mempengaruhi kadar kelahiran. Bagaimana dia mempengaruhi kadar kelahiran? Iaitu mempengaruhi seseorang wanita dalam mengutamakan pendidikan dan juga kerjaya. Apabila taraf pendidikan seseorang wanita ini meningkat, ianya juga akan meningkatkan kesedaran untuk penerimaan perancangan keluarga. Selain itu, dia juga akan mempengaruhi penentuan bilangan anak. Okey, sebagai contoh cikgu beri gambaran. Sekiranya seorang wanita ini dia tamat sekolah persekolahan pada umur 18 tahun dan dia memilih untuk melanjutkan pelajaran ke universiti dalam bidang diploma ataupun ijazah. Selepas tamatnya pengajian dalam diploma ataupun ijazah, dia akan sambung lagi dalam peringkat sarjana dan akhir sekali dalam peringkat PhD. Jadi dalam tempoh ini dia memilih untuk mengutamakan pendidikan dan seterusnya akan memilih ataupun mencuburi dalam bidang kerjaya. Akhirnya dia akan melambatkan perkahwinan. Apabila semakin lewat dia melambatkan perkahwinan, maka yang cikgu ulang tadi, yang cikgu nyatakan tadi, semakin melambatkan perkahwinan, semakin meningkatnya umur, dia akan menyebabkan tahap kesuburan seseorang wanita itu akan menurun. Okey, jadi nampaklah gambaran, sekiranya taraf pendidikan seseorang wanita ini rendah. Sebagai contoh, dia menamatkan sesi persekolahan pada umur 18 tahun dan memilih untuk berkahwin pada umur ataupun di usia yang muda, maka dia cenderung untuk meningkatkan kadar kelahiran. Okey, disebabkan apabila berkahwin pada umur yang muda, tahap kesuburannya adalah tinggi. Baik, ini adalah gambar tentang contoh alatan perancangan keluarga. Okey, gambar yang dekat sini ni dikenali sebagai implan. Implan ni digunakan untuk mencegah kehamilan dan jangka hayatnya pun selama 3 tahun. Dan peratusan untuk mencegah kehamilan adalah sebanyak 100%. Okey, dan yang gambar kedua ni ialah gambar berkenaan dengan pil perancang. Okey, pil perancang ni digunakan oleh wanita lah, jangan lelaki pula pergi makan. Pil perancang yang ni pun juga digunakan kaedah untuk mencegah kehamilan. Dan akhir sekali gambar ini yang dikenali sebagai IUCD, alat yang dimasukkan dalam rahim. Tempohnya sebanyak 3 tahun dan keberkesanannya ialah sebanyak 97%. Okey, ini adalah contoh-contoh alatan perancangan keluarga. Okey, kita sambung lagi. Kerajaan juga boleh mempengaruhi kadar kelahiran. Bagaimana kerajaan mempengaruhi kadar kelahiran ini? Melalui pengenalan dasar sama ada boleh mengurangkan kadar kelahiran itu ataupun meningkatkan kadar kelahiran di sesebuah negara. Cikgu ambil sebagai contoh. Okey, di China, kerajaan melaksanakan dasar satu keluarga satu anak. Okey, dan apabila dasar ini dilakukan, kerajaan China telah berjaya mengawal kadar kelahiran dengan sangat berjaya. Okey, satu keluarga ni hanya seorang saja anak yang boleh ada. Okey, dan di Malaysia pula kerajaan pernah memperkenalkan dasar 70 juta orang penduduk pada tahun 2010. Okey, dan dalam nak merealisasikan dasar ini juga, kerajaan juga melaksanakan pelbagai insentif untuk meningkatkan kadar kelahiran. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kerajaan memperkenalkan cuti bersalin sebanyak 90 hari. Ini nampak, bila bagi insentif ni sebenarnya insentif begini dia nak meningkatkan kadar kelahiran. Sebab
Okey. Cuti bersalin sebanyak 90 hari. Ini salah satulah bagaimana kerajaan boleh meningkatkan kadar kelahiran ataupun boleh mengurangkan kadar kelahiran bergantung kepada sesebuah negara. Dan kadar kelahiran juga boleh dipengaruhi oleh tahap sosioekonomi masyarakat. Dan ia merujuk kepada taraf hidup masyarakat sama ada penduduk di luar bandar dan juga di bandar. Okey, sebenarnya penduduk luar bandar ataupun pendalaman dia cenderung untuk mempunyai anak yang ramai kerana dia anak ni sebagai aset dalam membantu keluarga kelak. Dan kebanyakan penduduk di luar bandar banyak menjalankan aktiviti yang berunsurkan pertanian. Jadi masyarakat di luar bandar dia lebih cenderung untuk memiliki anak yang ramai berbanding di bandar. Okey, kenapa di bandar masyarakat cenderung untuk tidak mempunyai anak yang ramai? Kerana disebabkan kos sara hidup yang semakin meningkat. Nampak tahap sosioekonomi itu dia berbeza dan dia juga akan mempengaruhi kadar kelahiran ataupun sama ada kadar kelahiran itu meningkat ataupun berkurang. Okey. Dan seterusnya kita lihat teknologi perubatan. Bagaimana teknologi perubatan ini mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara melalui kaedah perubatan yang semakin moden, iaitu kaedah tabung uji ataupun kita kenali sebagai IVF, dan suntikan untuk kesuburan, iaitu suntikan sperma intrasitoplasmik ataupun singkatan dia ICSI, yang membantu pasangan yang berkahwin untuk mendapatkan anak. Okey, cikgu bagi gambaran, ada pasangan yang berkahwin 2, 3, 4 tahun tidak mempunyai anak. Okey, dengan adanya teknologi perubatan yang semakin canggih, yang semakin moden, kaedah yang digunakan seperti kaedah tabung uji ni, dia membantu pasangan yang mempunyai masalah untuk mendapatkan zuriat untuk mendapatkan anak. Okey, sebenarnya kaedah ni dia boleh meningkatkan kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey, jadi nampak tak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak dalam tempoh yang lama, dengan kaedah yang digunakan seperti tabung uji ni, tiba-tiba dia berjaya mendapatkan zuriat. Ini salah satu faktor juga mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Dan bayangkan kalau taraf ataupun teknologi perubatan yang rendah, dia tak mampu untuk melaksanakan kaedah yang cikgu nyatakan tadi. Okey, seterusnya adat dan agama juga mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey, bagaimana adat dan agama ini boleh mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara? Okey, adat dan agama sama ada menggalakkan anak ataupun menyekatkan kelahiran. Okey, sebagai contoh, dalam agama Islam menggalakkan perkahwinan dan mempunyai anak. Dan terdapat juga masyarakat yang mementingkan adat seperti mengutamakan kelahiran anak lelaki berbanding anak perempuan. Dan dalam agama Islam juga mengharuskan perancangan keluarga atas sebab tertentu seperti isteri yang mempunyai penyakit dan juga berisiko untuk melahirkan anak. Jadi di sini nampak tak bagaimana adat dan agama mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara.